Assalamualaikum, saya Fatin Atikah binti Senin, nombor matrik 282936 akan membentangkan tajuk saya iaitu konsep dan perlaksanaan sistem federalisme di Malaysia. Sejak zaman dahulu hingga era globalisasi ini, terdapat begitu banyak jenis kerajaan yang berbeza yang dijalankan di dunia ini. Kerajaan boleh diklasifikasikan mengikut ekonominya, barangan dan perkhidmatan apa yang disediakan oleh kerajaan tertentu itu. Kapitalisme, sosialisme dan komunisme adalah perkara biasa dalam perspektif ini. Tambahan pula, ia juga boleh diklasifikasikan bersama dengan pandangan politik mereka, sumber manusia, kerajaan, parlimen, persekutuan, anarki, monarki, diktator, bangsawan dan sebagainya. Mengikut siapa yang memilih kerajaan, ia boleh diklasifikasikan kepada demokrasi, revolusioner, oligarki, totalitarian dan juga plutokrasi. Terdapat beberapa negara yang menggunakan sistem federalisme. Salah satu daripada negara tersebut ialah Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan persekutuan, demokrasi dan beraja tetapi bentuknya yang unik. Selain itu, Malaysia mempunyai 13 negeri persekutuan yang 9 daripadanya diperintah oleh beraja manakala yang lain diperintah oleh gubernur. Tambahan pula, 13 negeri tersebut membentuk sebuah kerajaan persekutuan yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri dan setiap negeri mempunyai autonomi sendiri. Daripada hasil kajian ini, pengkaji akan membincangkan dengan lebih spesifik berkaitan federalisme di Malaysia melalui konsep pelaksanaan federalisme dan sebagainya. Sistem federalisme adalah satu sistem bersatu politik utama selain daripada konfederasi dan sistem kesatuan. Di bawah sistem ini terdapat dua peringkat kerajaan di mana kedua-dua kerajaan persekutuan dan negeri tertakluk kepada perlembagaan. Kuasa kedua-dua kerajaan diperuntukkan di bawah perlembagaan dan mereka diberi kuasa eksklusif ke atas kawasan tertentu. Dengan susunan sedemikian, mereka akan beroperasi secara bebas dan menyelaras. Sistem persekutuan dikatakan sebagai pilihan paling popular selepas Perang Dunia Kedua. Istilah federalisme telah digunakan dalam konteks yang berbeza dan membawa maksud sama ada pemusatan atau desentralisasi. Pengasas Persekutuan Amerika Syarikat menyatakan falsafah federalisme dianggap sebagai cara terbaik untuk memelihara kebebasan individu dan mengelakkan kuasa menumpukan di lokasi tunggal. Sebaliknya, membahagikan kuasa dan mengaitkannya dengan pelbagai pihak berkuasa. Lebih penting lagi, federalisme membayangkan pendekatan normatif terhadap fungsi kerajaan di mana perlu ada pemerintahan sendiri yang bermakna dan serantau atau subnational berdasarkan nilai yang dianggap dan kesahihan yang menggabungkan perpaduan dan kepelbagaian dan menampung, memelihara dan mempromosikan identiti yang berbeza dalam kesatuan politik yang lebih besar. Federalisme ialah sistem pemerintahan dalam satu negara di mana terdapat sekurang-kurangnya dua peringkat kerajaan. Peringkat kerajaan masing-masing mempunyai kuasa seperti keupayaan untuk membuat undang-undang atau menaikkan cukai yang dibahagikan antara mereka. Terdapat peringkat kerajaan persekutuan yang bertindak sebagai pihak berkuasa pusat bagi seluruh negara dan kerajaan bagi setiap unit konstituen wilayah yang membentuk negara. Unit konstituen mungkin dikenali dengan nama yang berbeza di negara persekutuan yang berbeza, contohnya negeri, wilayah atau kerajaan. Terdapat lebih daripada 25 negara persekutuan di dunia, termasuk India, Amerika Syarikat, Malaysia, Jerman, Brazil dan Nepal. Sistem kerajaan persekutuan berbeza dengan sistem kesatuan. Sebuah negara dengan satu kerajaan yang membuat undang-undang dan mentadbirnya di seluruh negara itu mempunyai sistem pemerintahan kesatuan. Hampir semua negara mempunyai tahap desentralisasi. Desentralisasi bermakna pihak berkuasa tempatan di bawah peringkat kerajaan pusat boleh mentadbir, malah kadang-kala membuat undang-undang dan dasar. Walau bagaimanapun, dalam negara kesatuan, pihak berkuasa tempatan tertakluk kepada arahan kerajaan pusat yang boleh menolak undang-undang dan dasar tersebut.
pihak berkuasa tempatan di kawasan yang berbeza di negara kesatuan diberi hak untuk menjalankan fungsi kerajaan oleh kerajaan pusat yang juga boleh mengambil hak tersebut pada bila-bila masa. Di Malaysia, sistem ini mula diperkenalkan pada tahun 1895 di bawah negeri-negeri Melayu bersekutu. Sistem ini secara rasmi diterima pakai di bawah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 selepas Malayan Union 1946 telah ditolak oleh orang Melayu. Pada masa itu, federalisme dianggap sebagai sistem terbaik untuk menyimbangi keperluan pemusatan dan identiti wilayah negeri-negeri. Malaysia ditubuhkan sebagai federalisme berperlembagaan dan apabila ia dibentuk sudah pun mempunyai unsur-unsur persekutuan yang diserapkan ke dalam rangka kerja perundangan dan perlembagaannya. Semangat federalisme ini sememangnya tertanam dalam sejarah negara dan diselitkan ke dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apabila perselisihan negeri-negeri bersatu, di mana walaupun telah dipersetujui akan ditubuhkan kerajaan pusat yang kuat, ia juga dipersetujui bahawa kepribadian setiap negeri Melayu dan negeri-negeri perlu dinyatakan dan dikekalkan dengan jelas. Isu yang berkaitan federalisme di Malaysia adalah isu konflik air persekutuan negeri dan federalisme di Selangor. Rantaian bekalan air Selangor agak rumit. Daripada satu pengendali dan pengedar air, terdapat 4 syarikat swasta. Mereka ialah Puncak Niaga Sdn Bhd, Syarikat Pengeluar Air Sungai Selangor, Konsortium Abbas dan Syarikat Bekalan Air Selangor. 3 syarikat pertama ialah Pengendali Rawatan Air manakala Syabas bertindak sebagai pengedar air terawat tunggal ke Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Apabila Pakatan Pembangkang menguasai Selangor selepas pilihan raya 2008, konflik bermula apabila Kerajaan Negeri Baharu tidak berpuas hati dengan struktur industri air yang diwujudkan oleh kerajaan negeri sebelum ini. Kerajaan Baharu yang terus memegang lebih 70% kepentingan semua aset air di Selangor mengumumkan bahawa kerajaan negeri akan membeli semua aset air dan mengawal hak penganggihan air. Selepas memperolehi baki saham, ia akan memindahkan aset kepada kerajaan persekutuan pada harga yang akan menampung kos pemerolehan dan pempasan untuk penambatan awal kontrak syarikat konsesi. Kerajaan negeri telah membuat beberapa siri bidaan berjumlah 5.709 bilion pada 2008, 9.218 bilion pada 2009 dan 9.277 bilion pada 2010. Kesemuanya ditolak oleh syarikat konsesi. Konflik air Selangor ini membuktikan pendekatan federalisme berpusat akan menjejaskan lagi hubungan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Justru pada tahun 2014 apabila kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Selangor memeterai memorandum persefahaman pada 26 Februari 2014 diikuti oleh ketua perjanjian pada 1 Ogos 2014 untuk menyelesaikan konflik air 6 tahun mereka. Di bawah perjanjian itu, kerajaan negeri akan membenarkan pembangunan loji rawatan air Langat 2 yang merupakan fasa terakhir projek pemindahan air mentah Pahang Selangor. Manakala, kerajaan persekutuan akan memudahkan penstrukturan semula sektor perkhidmatan air negeri di mana semua pemegang konsesi akan diuruskan oleh syarikat air Selangor Sdn Bhd milik negeri. Ketidakpuasan hati setengah pihak terhadap kerjasama dan telah menyebabkan Menteri Besar Selangor dipecat. Kekuatan dan kelemahan federalisme. Federalisme adalah satu bentuk kerajaan yang membolehkan lebih daripada satu entiti pusat mempunyai kuasa. Ini bermakna bahawa terdapat kerajaan persekutuan yang berada di atas semua yang lain dan lebih kecil, lebih banyak bentuk kerajaan yang menguasai isu-isu tempatan dan serantau. Idea di sebalik ini adalah lebih sesuai dengan keperluan di setiap kawasan di negara ini. Antara kekuatan atau kelebihan federalisme adalah dari segi pembahagian kuasa. Dalam kerajaan persekutuan, kuasa pentadbiran dibahagikan antara pusat dan unit. Kuasa boleh diedarkan dalam dua cara yang berbeza. Sama ada perlembagaan menyatakan apa kuasa pihak berkuasa persekutuan
dan meninggalkan baki kepada unit federasi, atau menyatakan apa kuasa unit federasi akan memiliki dan meninggalkan baki kepada pihak berkuasa persekutuan. Selebihnya biasanya dikenali sebagai kuasa residu. Selain itu, kerajaan yang berasingan juga adalah kekuatannya. Dalam bentuk kerajaan persekutuan, kedua-dua pusat dan unit-unit mempunyai set alat kerajaan yang berasingan. Oleh itu, negara-negara telah memisahkan badan perundangan dan eksekutif berasingan. Malah, dalam persekutuan, terdapat kemungkinan pertikaian perlembagaan yang timbul antara pusat persekutuan dan unit antara satu unit dan yang lain. Semua pertikaian ini harus diadili berdasarkan perlembagaan. Untuk tujuan ini, badan kehakiman khas dengan kuasa yang luas mesti diwujudkan. Ia tidak bertindak sebagai penjaga dan penjaga perlembagaan. Ia harus diberi kuasa untuk mengisytiharkan mana-mana undang-undang nasional atau tempatan jika ia berbeza dengan artikel perlembagaan. Oleh itu, perlembagaan adalah undang-undang tertinggi dalam persekutuan yang mesti dipatuhi. Kelemahan federalisme dalam konflik kuasa. Masalah terbesar yang timbul apabila mempunyai dua badan kerajaan yang berkuasa. Kedua-dua kerajaan pusat dan negeri berhasrat untuk menegaskan kuasa mereka terhadap yang lain, pada masa itu menyebabkan konflik di antara mereka. Malah konflik jangka panjang antara kerajaan pusat dan negeri boleh mewujudkan halangan dalam pembangunan negara dan kemakmuran. Malah kekurangan accountability dengan tanggungjawab kerajaan yang dikongsi, ia menjadi sangat mudah bagi satu sektor untuk melepaskan tanggungjawab untuk yang lain dan sebaliknya. Ini boleh menjadi masalah yang sangat besar kerana jika ada yang tidak kena, kedua-dua belah kerajaan boleh melepaskan kawalan untuk tanggungjawab. Kelemahan lain adalah ketidaksamaan antara negara, yakni bentuk kerajaan persekutuan membenarkan ketidaksamaan serantau antara negeri-negeri yang berlainan. Sebagai contoh, bukannya pendanaan pendidikan di seluruh negara yang sama, kerana ia adalah isu negeri. Sesetengah negeri akan membelanjakan lebih banyak per kapita pendidikan daripada negeri-negeri lain, menyebabkan apa yang boleh dianggap sebagai perbezaan. Begitu juga untuk perkara-perkara lain seperti cukai, program penjagaan kesihatan dan program kebajikan yang meningkatkan ketidaksamaan serantau di antara negeri-negeri yang berbeza. Prinsip membagikan kuasa dan tanggungjawab di antara domain yang berbeza di bawah tahap yang berbeza kerajaan harus pragmatik dan ditentukan oleh kecekapan, equity dan perwakilan. Begitu juga memudahkan mekanisme seperti memastikan pendekatan berasaskan peraturan, ketelusan dan accountability untuk tujuan ramalan, neutralitas pentadbiran, perkhidmatan awam dan pemisahan yang jelas antara pusat dan negeri, serta antara parti politik yang berkuasa dan bertentangan dan penyelesaian konflik. Unsur penting dari prinsip federalisme adalah bagaimana sumber kewangan diagihkan secukupnya kepada unit-unit subnasional yang sebahagiannya berdasarkan bagaimana sumber-sumber ini dijana. Terdapat prinsip-prinsip tertentu di mana federalisme yang berstruktur dengan baik secara fizikal boleh mematuhi, seperti peraturan rumah di mana pengambilan keputusan harus berlaku pada perintah kerajaan yang paling dekat dengan orang-orang yang kecekapan. Teori desentralisasi, setiap perkhidmatan harus disediakan oleh bidang kuasa yang mempunyai kawalan ke atas kawasan geografi maksimum yang akan menginternalisasi manfaat dan kos peruntukan sedemikian, dan prinsip subsidiary, cukai pembelanjaan dan fungsi pengawal seliaan harus dilaksanakan oleh perintah terendah kerajaan. Bagi penambahbaikan sistem federalisme, kerajaan perlu menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Perhubungan Persekutuan Negeri untuk meneliti dan menyemak secara keseluruhan pengaturan kerja antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang berkaitan dengan kuasa, fungsi dan tanggungjawab dalam semua perkara perundangan, pentadbiran, kewangan dan sosio-ekonomi dalam rangka kerja perlembagaan. Adalah dicadangkan supaya Suruhanjaya itu menangani isu atau masalah, khususnya tuntutan lama atau penurunan kuasa kewangan yang lebih besar kepada negeri dan kerajaan tempatan. Ini termasuk penjanaan hasil, pemindahan fiskal, pengagihan semula dan perkongsian cukai,
penarikan sekatan ke atas pinjaman oleh negeri dan penyamaan kapasiti kewangan semua negeri untuk menangani ketidakseimbangan fiskal. Hal ini juga merupakan gesaan untuk mempertimbangkan semula peranan Majlis Kewangan Negara yang sehingga kini telah bertindak berat sebelah memihak kepada pusat itu. Kesimpulannya, Malaysia telah ditubuhkan sebagai sebuah persekutuan, tetapi dalam beberapa dekad kebelakangan ini telah mengalami pemusatan yang pesat di kerajaan persekutuan. Malaysia adalah sistem pemerintahan berparlimen, persekutuan dan beraja. Terdapat pelbagai peringkat kerajaan seperti kerajaan persekutuan, 13 kerajaan negeri dan peringkat tempatan. Tambahan pula, negara ini diperintah oleh monarki dan Perdana Menteri yang bekerja dan berunding bersama. Raja adalah ketua negara dan melantik Perdana Menteri yang berasal daripada parti majoriti atau gabungan dalam Dewan Rakyat dan Kabinet selepas nasihat Perdana Menteri. Federalisme Malaysia sangat unik jika dibandingkan dengan sistem persekutuan lain di dunia pada era ini. Ia mempunyai persidangan raja-raja yang terdiri daripada 9 Raja Melayu dan 4 Gubernur negeri-negeri.